get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikrul Hakim bin Muhammad Kenali. Nombor kad matrik saya 268706. Saya daripada UUM Kuantan. Video kali ini, kumpulan kami akan membincangkan isu strategik di Tenaga Nasional Berhad. Latar belakang organisasi. Elektrik pertama kali muncul di Malaysia pada abad ke-20 dan rekod penjanaan tenaga terawal boleh dikesan kembali ke sebuah bandar pelombangan sederhana di Rawang, Selangor. Di sini, dua individu yang berdaya usaha iaitu Lok Yu dan Tambusami Pillai memasang penjanaan elektrik pada tahun 1894 untuk mengendalikan lombong mereka. Mereka adalah yang pertama menggunakan pam elektrik untuk pelombongan di Tanah Melayu dan menjejaskan permulaan hebat kisah elektrik di Malaysia. Pada tahun sama, bekalan persendirian untuk tujuan lampu jalan telah diperluaskan ke Bandar Rawang dan pada tahun 1895, stesen kereta api di Kuala Lumpur menerima bekalan elektrik pertamanya. Pada tahun 1900, stesen jenerakuasa hidroelektrik Sempam di Raub yang dibina oleh syarikat pelombongan emas Australia Raub menjadi stesen jenerakuasa pertama di Malaysia. Menjelang pertengahan 1920-an, lebih banyak loji penjana adalah kecil dan mengguna pelbagai bahan api termasuk arang batu grade rendah, kayu tempatan, arang dan minyak penting serta kuasa air. Lembaga Elektrik Pusat CEB telah ditubuhkan dan mula beroperasi pada 1 September 1949. Lembaga itu menjadi pemilik 34 stesen jenerakuasa dengan kapasiti penjanaan 39.88 MW, termasuk stesen jenerakuasa WAP di Bangsa dengan kapasiti 26.5 MW, sebuah stesen jenerakuasa hidroelektrik di Ulu Langat dengan kapasiti 2.28 MW, serta pelbagai urusan diesel dengan jumlah keupayaan 11.1 MW. Bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan keputusan kerajaan mengenai dasar penswastaan. Beliau menegaskan bahaya kerajaan menjadi beban kepada rakyat yang berkhidmat. Oleh itu, penswastaan digerakkan dan mengingati kepentingan negara. Kerajaan tidak henti-henti mengejar objektif utamanya dan dua perundangan telah diluluskan untuk menggantikan Akta Elektrik sedia ada. Dan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan sebuah perbadanan baharu yang dipanggil sebagai Tenaga Nasional Berhad, iaitu TNB, untuk menggantikan Lembaga Elektrik Negara, NEB. Dato' Haji Ibab bin Abu Husin menjadi timbalan pengurusi dan pengurus besar NEB yang terakhir dan pengarah urusan pertama TNB. Pada 1 September 1990, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad secara rasmi mengisytiharkan TNB sebagai pewaris dan pengganti NEB. TNB menjadi syarikat swasta milik penuh kerajaan. Tell you about good fruit, this ain't bad food. I got saved 1 AM in the back. TNB adalah salah satu perusahaan terbesar di Malaysia yang dikaitkan dengan kerajaan dan beroperasi sebagai utility elektrik. TNB ialah syarikat dagangan awam yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia. Syarikat itu mempunyai aset bernilai kira-kira 87 bilion, lebih daripada 33,500 pekerja dan menyediakan perkhidmatan kepada kira-kira 8.3 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan. Operasi utama TNB termasuk penjanaan tenaga serta penghantaran dan pengedarannya. Organisasi itu menjana tenaga elektrik yang menjana kuasa isi rumah Semenanjung Malaysia serta pertubuhan komersial dan perindustriannya melalui penggunaan 6 loji kuasa haba dan 3 projek hidroelektrik yang penting. Di samping itu, ia bertanggungjawab ke atas pengurusan dan operasi grid nasional yang merupakan infrastruktur yang menghubungkan loji jenerakuasa TNB dan pengeluar tenaga bebas kepada sistem pengagihan. Sistem penghantaran Thailand disambungkan ke grid di utara dan sistem penghantaran Singapura disambungkan ke grid di selatan. TNB ialah pemegang saham majoriti Sabah Electricity Sdn Bhd, iaitu SESB, yang mana syarikat yang bertanggungjawab menguruskan grid elektrik di negeri Sabah.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Syah bin Muhammad Azli, nombor kad matrik 268751, Cawangan, Kuantan. Saya akan membentangkan isu strategik di TMB, terutama kawasan luar bandar, cabaran utama untuk menyampaikan sumber tenaga. Pada tahun 1980, hampir 70% tanah di negara dianggap kawasan luar bandar. Kini 72% dianggap dalam kawasan bandar. Penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar kurang bernasib baik, jauh daripada pembangunan, pembandaran dan pembangunan dari segi keperluan sosial dan kesejahteraan hidup. Kerajaan mengambil langkah infrastruktur asas luar bandar (RBI) dan program pembangunan elektrik luar bandar (PELB) memberikan tumpuan kepada pembangunan luar bandar dan tidak punya infrastruktur yang sesuai untuk tenaga elektrik. Tanggungjawab sosial korporat TMB. Program yang dikendalikan oleh TMB, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Matlamat program untuk mendapatkan bekalan elektrik ke tempat-tempat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak yang belum memilikinya. Memastikan infrastruktur yang mencukupi sesuai untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi supaya masyarakat luar bandar dapat berkembang dengan lebih baik. Menggalakkan kawasan luar bandar mencapai tahap ekonomi yang sama dan taraf hidup yang lebih tinggi seperti kawasan bandar. Tanggungjawab sosial korporat TMB termasuk PELB. Program Pembangunan Elektrik Luar Bandar (PELB). Program ini untuk penduduk yang tinggal di luar bandar, terutamanya orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman atau komuniti baru, ditumpu kepada kawasan luar bandar. Kurang membangun dan boleh dianggap sebagai kurang berkemampuan. Memastikan semua kawasannya dibangunkan dengan baik dari segi keperluan asas, terutamanya bekalan elektrik. Dapat membantu penduduk di luar kawasan bandar dapat bekalan elektrik yang mencukupi dan boleh dipercayai. Dan tenaga kekal 24 jam sehari dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Salam sejahtera, saya Riko bin Matias, nomor metrik 268629. Saya akan sambung di bahagian analisis persekitaran proyek TNB. Menggunakan analisis spesial untuk menilai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, alam sekitar, dan undang-undang. Politik, sifat campur tangan kerajaan tempatan dan negara dalam persekitaran perniagaan dan ekonomi. Kestabilan politik pula adalah kesan kepada arahan dasar dan pertumbuhan tabir urus. Manakala ekonomi ialah pendapatan, beli guna pengguna, kadar faedah, kadar peruntukan, peringkat ekonomi dan negara ataupun prestasi ekonomi nama negara. Selain itu juga keadaan pasaran buruh, keadaan kadar cukai, kadar inflasi dan juga sebagainya. Manakala sosial ini adalah dalam memahami keutamaan pelanggan dalam sektor utility termasuk demografi, penerimaan, semangat keusahawanan, sikap produk dan perkhidmatan tertentu, peranan jantina dan sikap kesehatan dan keselamatan negara dan nama masyarakat, tradisi, budaya dan minat. Analisis persekitaran proyek TNB. Seterusnya adalah teknologi. Asas kepada telepon mudah alih yang memicu pemeriksaan, kadar perubahan yang didorong oleh teknologi, akses produk kepada teknologi, akses kepada maklumat lebih besar, gangguan antaian bekalan kerana teknologi, inovasi dan perkhidmatan pelanggan, inovasi dalam penawaran produk dan sebagainya. Manakala alam sekitar, menghadkan jejak karbon, polisi insuran, meningkatkan tumbuhan terhadap kemapanan, perubahan iklim, perubahan selamat dan berbahaya, pelupusan sisa selamat, undang-undang yang mengawal pencemaran, perawatan air dan sebagainya. Dan manakala undang-undang ini adalah perlindungan data yang diambil untuk menyampaikan keadilan, pelindungan hak harta intelek berat sebelah terhadap
penerimaan, undang-undang imigrasi, undang-undang hak cipta, sistem keadilan, sebagainya perlu diambil kira sebelum melaksanakan suatu proyek. Seterusnya adalah analisis SWOT dalam proyek TNB. Yang pertama adalah cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perniagaan serta peluang dan ancaman dari luar. Penting untuk organisasi ini bagi mengetahui risiko yang bakal dihadapi. Kesukaran memasuki kawasan pendalaman, faktor halangan menyiapkan kerja. Seterusnya menyukarkan TNB untuk memastikan loji anak kuasa itu berada dalam keadaan baik, memastikan untuk memasang loji kuasa hidro, terpaksa menggunakan kepakaran dari luar. Seterusnya adalah mencipta peluang, memberi pekerjaan, mengajar orang tempatan khususnya bumi putra, dan yang terakhir adalah ancaman seperti kilat, yaitu sambaran petir mencederakan bagian elektrik. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan yang pertama adalah mengatasi masalah program PELB, yaitu cara utama untuk mendapatkan tenaga elektrik ke kawasan terpencil. Ini adalah melalui penyelesaian luar grid, terutamanya menggunakan diesel. Kedua adalah grid kampung berdasarkan tenaga, boleh meningkatkan akses kepada elektrik di kawasan luar bandar dan membantu menggalakkan pertumbuhan ekonomi di luar bandar. Yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan perlu melihat secara undang-undang ini dibentuk dan membuat perubahan mengikut keperluan. Yang keempat adalah belanjawan. Belanjawan ini adalah untuk berusaha mendapatkan pembiayaan bagi program yang membawa bekalan elektrik ke luar bandar. Dan kelima adalah rakyat luar bandar. Rakyat luar bandar harus mengetahui bagaimana program PLB dapat membantu mereka. Dan yang terakhir adalah salah satu cara ialah pergi ke kawasan-kawasan dan berjumpa dengan wakil kawasan ataupun memberi risalah yang berkaitan dengan program PELB.